Uh, Alhamdulillah, kita dah 10 hari lah tim fokus kita pada hari ini. Alhamdulillah kita berjaya sampai ke hari yang ke-10. Sebenarnya 11. Okey. Tanpa berlengah masa, kita memulakan majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. InsyaAllah tanpa buang masa lagi, saya menjemputlah Bos Anis untuk membacakan doa untuk memberkati majlis kita hari ini. Anis. Minta maaf, perasaan unmute. Okay, Assalamualaikum semua, bos-bos. InsyaAllah jom kita berdoa dulu supaya majlis kita pada petang ini diberkati oleh Allah. InsyaAllah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat tuballighuna biha أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعاهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Okay. Terima kasih pada Bos Anis atas bacaan doa tadi. Dan seterusnya kita akan mendengar laporan mengenai aktiviti-aktiviti tim fokus yang akan disampaikan oleh Cikgu Masdiah. Jemputlah Cikgu. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Okey, alhamdulillah ya, hari ini adalah hari yang ke-10. Jadi nak mengucapkan tahniahlah kepada semua peserta ya. Tahniah kepada semua peserta yang telah dapat menamatkan ya 10 hari kita berada di dalam tim fokus tim fokus ini. Jadi pada keseluruhannya alhamdulillah ya, dari sudut kehadiran 100%. Nak cari prospek pun alhamdulillah ya, boleh mencari prospek, ada setiap hari prospek. Cuma adalah sedikit teknikal ya, masalah teknikal. Dan kalau saya bagi star lah bosnya, bagi star. Jadi kalau nak ikut bagi star tu semuanya lulus semua ya, tetapi mungkin adalah sedikit sebanyak dari sudut ilmu, dari sudut keberanian pun boleh putuskan orang-orang keberanian, ke orang-orang takut, orang-orang gementar ya. Jadi insya-Allah boleh buatlah lepas ni ya. Table talk insya-Allah lah, insya-Allah. Okey, jadi saya nak share lah sedikit apa-apa ya yang berkaitan ya, secara ringkas berkaitan dengan apa yang berlaku selama 9 hari. Ada saya buat video klip lah, video ringkas, video pendek selama 2 minit lebih.
Okey, kita tontonlah ya, insya-Allah. 100,000 pada sikit kan lebih. Alhamdulillah. Maknanya dah 8,000 dah sebulan, hingga 10,000 lebih kayak gitu. Tunjuk jalan sahaja. Jangan maklum apa-apa hal tim Al-Quran. Boleh? Tak terus? No. Tino. Alhamdulillah. Kita nak dengar Kak Nik nak. Kalau Kak Nik tak say, kita nak bagi peluang ni pada orang lain. Sebab peluang ni terhad Kak Nik. Dia perlu rasa seronok. Sangat penting. Dan follow up tu adalah 80%. Nak bawa dalam table talk, dalam BOP kan, pada saya lah, yang paling penting kita bagi dia rasa best. Dia bukan perlu faham. Orang masuk BOP kalau dia tak faham tu, dia tengok kan, mana boleh faham. Semua dia nak masuk semua tak boleh. Tapi macam kita bagi dia tunjuk apa benda-benda menarik. So macam bermakna lah berguna untuk kita. Macam lepas tu kalau pasaran tu meluas sampai satu dunia. Tapi macam gini nak. Okey, untuk memulakan majlis, kita mulakan satu taklimat atau satu Tunjuk jalan pencerahan tentang jangan maklum tim Quran. apa-apa hal Nampak dalam tim Quran ni Boleh? adalah salah satu dakwah walaupun kita tidak ustazah, hafizah apa semua kan. Alhamdulillah. Kita Anak nak saudara dengar saya Kak Nik pakai. nak. Kalau Kak Jadi Nik tak masa say, tu kita saya nak bagi bukanlah peluang ni nak pada orang lain. satu, Sebab saya peluang ni cakap dengan terhad cikgu Kak Mas, saya Nik. nak banyak. Dia perlu rasa Akta jualan langsung yang sangat penting. disahkan follow up oleh tu adalah pengesahannya 80%. daripada Faktu Syariah Nak bawa daripada Dr. Zaharuddin table talk, Abdul Rahman. dalam BOP kan, pada saya lah, yang paling penting Raya-raya kita bagi tu. dia Tapi kenapa rasa dia best. terlibat dengan dia bukan tim perlu faham. Al-Quran? Sebab Orang dia masuk nampak BOP tim kalau dia tak Al-Quran faham ni tu. membantu masyarakat. Dia tengok kan, mana boleh faham. Semua Untuk dia faham Quran. nak masuk semua tak boleh. Tapi macam kita faham bagi dia tunjuk Quran, cari akhirat. apa benda-benda dunia menarik. hidup dekatnya. Alhamdulillah. Yang bisnesnya terlalu luas. Pasarannya ke seluruh dunia. Sebab Al-Quran ni untuk seluruh umat manusia. Kan? Supaya kita ni macam, kita seronok lah macam budak-budak lagi seronok sebab dia macam game kan. Kita berlumba-lumba nak improve. Ni. Lepas tu kita ada yang macam saya cakap tadi, semakan. Okey, itulah ya sedikit sebanyak sedutan video. Jadi pada dasarnya kehadiran 100% semua boleh hadir ya. Tak ada yang tak hadir ya sepanjang 9 hari itu, alhamdulillah. Tahniah kepada bos-bos semua peserta. Lepas pada tu setiap hari alhamdulillah ada prospek ya, seorang dua orang ya. Kadang-kadang penuh 5 orang kan. Alhamdulillah. Dan dari sudut pembentangan semua orang boleh bentang ya, alhamdulillah. Semua orang diberi peluang untuk sharing, ada slot sharing, dan semua orang diberi peluang kepada slot closing ya di akhirnya, dan juga semua semua peserta diberi ruang untuk menjadi MC. Jadi alhamdulillah, insya-Allah ya, tahniah dan semua dapat star ya, tetapi insya-Allah boleh lagi dilaksanakan penambahbaikan. Itu sajalah bos, insya-Allah. Prospek lebih kurang 16-18 orang lah, macam itulah selama berapa hari ya, 9 tolak 2 kan, 9 tolak 3, 6 hari, lebih kurang 18 orang ada macam tu. Terima kasih bos, insya-Allah. Kita nak dengar daripada bos lah pula. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Mas dan semua tim fokus orang kata batch pertama Cikgu Mas ni lah.
Jadi saya ucapkan tahniah lah kepada bos Tuan Salma, bos Dr. Mimi, bos Kak Ros, bos Kak Nik dan juga bos Anis kerana berjaya untuk melepasi orang kata dalam sesi macam mana kita nak keluar daripada pom-pom kita lah, ataupun kita keluar daripada seperti mana kalau bos Amin tu selalu highlight kan adalah telur kan. Telur tu kita pecahkan daripada dalam, bukannya kita pecahkan daripada luar kan. Jadi sebenarnya proses dalam 10 hari ni adalah satu proses untuk kita nak improve diri kita sebenarnya. Dia matlamat dia sebenarnya yang paling penting adalah macam mana kita nak keluarkan keberanian yang ada dalam diri kita untuk kita terus maju ke depan. Dia bukannya soal sebab atas soal tingkatan tak, tapi sebenarnya adalah untuk kita nak improve secara peribadi diri kita tu sendiri. Sebab macam mana kita nak asah diri kita, macam mana kita boleh ke depan, macam mana kita boleh bercakap, macam mana kita boleh buat orang kata speech, public speaking dengan orang kata dengan lebih teratur lagi lah. Maknanya kita dalam orang kata dalam masa 10 hari ni, sebenarnya yang paling pertama kita kalau kita tengok proses dalam 10 hari tu lah. Orang kata pertama, maknanya kita setkan big why kita. Itu yang paling penting sekali sebenarnya. Kalau kita jelas mengapa kita ambil keputusan untuk kita bersama-sama dalam tim Quran tu, dan big why kita je, dia tak boleh dengan short term tau. Dia kena ada medium term, dia ada long term. Sebab tu orang kata saya percaya, maknanya semua big why tu Cikgu Mas dah setkan pada semua tim-tim yang ada pada petang ni lah. Di mana kita big why sebenarnya kena ada satu big why yang kuat lah sebenarnya. Big why yang betul-betul kuat dalam diri kita untuk kita capai big why kita tu. Sebab kalau big why kita tak kuat, maknanya dia tidak mustahil nanti lepas daripada sesi 10 hari ni nanti, yang mana yang lepas ni dia akan balik to back square balik. Maknanya balik tu dalam keadaan normal balik. Maknanya kita dah cuba asah, kita cuba dah keluarkan benda ni, tapi apabila kita tidak ada satu big why yang jelas, big why yang kuat, nanti kita akan balik dalam keadaan dalam keadaan pom yang lama dah. Maknanya kita dia balik tu back square balik lah. Jadi saya tak nak lah benda tu. Sebab benda ni sebenarnya bukannya untuk diri saya sebenarnya. Bukan untuk dia. Sebab apa? Sebab kalau kita jelas dengan big why kita, ada big why tu sebenarnya pendorong diri kita untuk kita terus maju ke depan. Bukannya sebab saya, bukannya sebab Cikgu Mas, bukannya sebab orang lain. Adalah sebab dia adalah daripada diri kita sendiri. Jadi itulah penting sebenarnya big why. Sebab big why tu adalah amat penting dalam diri kita untuk kita nak drive diri kita untuk kita terus maju ke depan. Dan platform Think Quran ni adalah satu platform, instrumen saja yang akan kita gunakan untuk kita capai impian kita tu. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kalau boleh harapan saya lah kepada semua team fokus yang dah melepasi selama 10 hari dia, pastikan lepas pada ni kita kena teruskan dengan kita buat TT, kena teruskan buat TT untuk kita invite prospek kita daripada 20 list nama, sehinggalah kita sendiri akan ada tim kita sendiri. Seperti mana yang bos Cikgu Mas katakan tadi, selama sepanjang team fokus ada lebih kurang dalam 18 orang ke prospek. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang 18 orang prospek tu, kena follow up balik prospek kita tu. Dan pastikan mana prospek kita tu nanti jangan orang kata kita tinggalkan macam tu je. Kalau kata seorang tu daripada TT, dia dah ni ajak masuk dalam BOP pula.
dalam BOP besar, contoh BOP pada malam ni, pastikan dalam BOP pada malam ni kita invite balik prospek kita yang dah masuk dalam titik kita tu. Supaya apa? Supaya dia akan lebih jelas lagi. Dan daripada situlah kita kena follow up balik. Dan cara follow up tu saya yakin Cikgu Mas dah tunjuk dalam video dalam tu macam mana cara kita nak follow up dengan cara yang betul. Okay? Dan proses ini dia akan berlaku sehinggalah kita sendiri akan mencapai rank negotiator. Sebab apa? Kita kena pastikan kita sendiri akan dapat rank negotiator. Supaya apa? Supaya kita sendiri akan ada team fokus kita sendiri lepas pada ni. Okay? Saya rasa ini penting. Proses duplikasi dia kena berlaku. Sebab kalau proses ni tidak berlaku, nanti benda ni dia akan stuck. Dia akan hanya setakat sini saja. Mana matlamat kita, objektif asal kita, team fokus dia tidak akan tercapai. Okay? Saya rasa ini perkara yang amat penting yang kita kena sendiri ada dalam diri kita masing-masing. Sebab tu apa kata penting saya balik semula bahawa BY kita tu kena kuat. Kena betul-betul kuat mengapa kita ambil keputusan untuk kita berada dalam komuniti ni. Itu yang penting saya. Bos, kita nak ucap selamat datanglah kepada grup Team Fokus saya, iaitu kepada Tuan Haji Amir dengan hati. Okay. Ya. Tuan Haji Amir sudah masuk. Alhamdulillah. Tak apa, teruskan. Jadi seperti mana yang saya katakan tadi, macam tu lah. Maknanya kita kena, sebab kalau boleh matlamat objektif kita buat Team Fokus ni adalah kesinambungan kepada 4 step tu. Sebab tu kita kena balik semula kepada 4 step kita. Maknanya selagi 4 step kita tak capai, iaitu sekurang-kurangnya 4 orang tu, yang 4 orang prospek kita tu, paling tidak 4 orang tu lah yang akan terbentuknya tim kita sendiri. Daripada 4 orang tu nanti kita kena jaga, kita kena buat proses duplikasi. Sebab apa penting dalam kita punya orang kata dalam proses kita ni adalah proses duplikasi. Jadi orang kata seperti mana dalam kelas pagi tadi saya tunjukkan. Maksudnya tim saya sendiri pun proses duplikasi dia tidak berlaku. Dia hanya setakat level pertama, level kedua dah hanya setakat dia saja. Dan dia tidak boleh nak menduplikasi walaupun dia dah sponsor 10 orang ke, tapi 10 orang tu hanya setakat situ saja. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh proses duplikasi dia daripada 10 orang tu. Sebab tu kita tak perlu ramai tu sebenarnya untuk kita nak sponsor untuk awal-awal ni. Kita pastikan kita fokus pada 4 orang. Lepas 4 orang kita sponsor tu, yang lain kita kena hold. Kita kena fokus pada 4 orang yang kita sponsor tu untuk pastikan 4 orang tu kita bantu dia untuk 20 orang prospek tu. Dan bantu dia untuk kita introduce. Kita sebagai introducer, kita sebagai leader kepada yang kita sponsor yang 4 orang tu. Jadi kita kena faham bahawa inilah proses yang akan kita nak duplikatkan dalam tim kita. Sebab kita ni antara orang yang tak awal. Kita ni berasa orang tak awal yang kita nak cuba nak duplikatkan sistem tu supaya sistem kita akan jadi satu sistem yang kuat yang akan dapat duplikasikan sehinggalah orang kata kita mencapai orang kata misi kita 100 juta manusia faham Al-Quran tu. Okey. Saya rasa itu saya daripada saya. Jadi kalau boleh hingga 10,000 dekat gitu. Tunjuk jalan. Cikgu Mas buka tadi. Cikgu Mas offkan video. Terbuka sendiri. Masya Allah. Okey. Jadi saya rasa itu saja kata-kata aluan daripada saya, dan saya ucapkan tahniah kepada Team Fokus Cikgu Mas, dan saya doakan mudah-mudahan Team Fokus Cikgu Mas, bos Kak Salma, bos Dr. Mimi, bos Kak Ros dengan bos Kak Nik, kalau boleh istiqamah. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua, bos-bos semua dapat istiqamah untuk terus kita menduplikasikan, kita buat 4 step, kita jalankan titik kita setiap hari. Jangan orang kata setakat 10 hari ni, lepas ni kita akan senyap balik, back to square balik. Okey, itu harapan daripada saya. Dan
saya siap sedia sekiranya kalau ada apa-apa pertolongan bantuan ataupun bolehlah PM direct dengan saya direct insya-Allah. Okey, saya rasa itu saya daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada Cikgu Mas. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima Silakan Cikgu Mas. kasih. Cikgu Mas, Terima kasih. sorry, MC kita. Dr. MC Mimi. Okey. Terima kasih Bos Bakhtiar atas segala nasihat, pesanan, peringatan tu kepada adik-adik tim fokus Cikgu Mastia. Dan juga selamat datang kepada Bos Haji Amir. Terima kasih kerana sudi join kita pada petang ini. Kami semua sangatlah berbesar hati lah kerana Bos Bakhtiar dan Bos Haji Amir dapat join kita pada petang ini. InsyaAllah kami mohonlah Bos Haji Amir untuk sepatah dua kata ataupun apa-apa nasihat ke untuk ahli-ahli tim fokus. Mungkin kalau apa-apa Cikgu Mas mungkin nak tambah ke apa-apa yang pasal aktiviti tim fokus, dipersilakanlah kalau tu. Jadi kita tanpa buang masa, kita jemput Bos Haji Amir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama sekali saya ucap terima kasih lah kepada Cikgu Mas yang jemput saya kan untuk sesi graduasi pada petang ni selepas 10 hari. Ni kalau graduation ni dia special event ni, semua kena buka kamera ni. Tak boleh tutup kan. Kan. Saya join dah banyak ni, banyak sesi graduation semua buka kamera ni, tutup kamera. Kalau apa ada yang buat special poster lagi kat belakang kan. Ada apa dia punya apa topi graduation pun ada kan. Alhamdulillah. Saya sebenarnya tak tahulah sebenarnya apa sebab bos-bos yang kat sini ada kan. Kita ada Dr. Mimi, Bos Rosnani, Bos Syahidah, Bos Tuan Salma dan Bos Rosia. Di samping tu, jadi apa sebab bos masuk tim Quran? Jadi saya pun belum dapat buat kajian ni lah. Tapi saya rasa Cikgu Mas mesti tahu kan. Kenapa kita punya 5 orang fighter kita ni masuk tim Quran. Jadi semua orang mesti ada sebab dia. Sebab tu yang akan menjadi kekuatan lah untuk kita stay lama dalam tim Quran. Kemudian ini kira apa Cikgu Mas punya fighter ke macam mana Cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah. So bila fighter ni, dia bila sebut fighter ni dia tak habis kat sini lah. Kan dia tak habis kat sini, maknanya dia akan ada sesi-sesi lain lagi yang kita akan sentiasa berkomunikasi tau. Biasanya fighter ni, macam saya kan, contoh saya kan, Bos Haji Amir, Bos Bakhtiar, Bos Cikgu Syarif, Bos Melissa. Kita orang komunikasi, boleh kata hari-hari kita berkomunikasi. Boleh kata hari-hari, betul tak Bos Bakhtiar? Sama ada kita komunikasi dalam grup special ataupun secara direct. Penting sangat. Jadi penting sangat untuk kita berkomunikasi bukan sekadar sebagai fighter, tetapi sebagai seorang kawan. Because inilah business partner kita yang kita nak perjuangkan bersama-sama untuk jangka masa yang sangat panjang. Kita tim Quran ni mungkin insyaAllah, bukan mungkin lagi insyaAllah 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun akan datang kan. Jadi sekarang ni kita ada key fighter, top fighter pada Cikgu Mas lah. Dr. Mimi, Bos Ros kan, Bos Syahidah, Bos Tuan Salma dan Bos Rosia. Jadi ini kita punya cikgu punya key fighter. Jadi kita doakan supaya semua dapat istiqamah lah. Bersama-sama, susah senang bersama-sama. Sebab apa dalam bisnes ni, dia tak ada satu peringkat yang senang saja. Ada masa dia susah. Dan
Bila susah tu dia jadi satu ujian lah. Ramai orang akan tinggalkan tim masa susah. Kan? Bila susah dia akan tinggalkan tim kan. Jadi kalau saya doakan lah kan, saya doakan lima-lima ni akan bersama sehingga semuanya mencapai Big Y yang telah ditetapkan. Bersama dengan Cikgu Mas, bersama dengan Bos Bakhtiar, bersama dengan saya. Tetapi seandainya ada yang gugur di tengah jalan ni kan. Gugur di tengah jalan, jadi cikgu kena gantilah. Contoh kan, 5 ada seorang gugur. Gugur macam-macam sebab lah. Kadang-kadang memang dapat perjuangan baru. Kan kadang-kadang tak sihat dan sebagainya kan. Jadi kita kena ganti. Jadi all the time cikgu mesti kena ada 5 ni. Barisan 5 orang ni mesti kena ada. Jadi begitu juga pada bos Dr. Mimi, yang lain-lain semua pun sama. Inilah kita punya copy paste kita lah. Maknanya Dr. Mimi pun kena ada 5 orang macam ni, 5-6 orang macam ni. Bos Tuan Salma pun kena ada 5 orang macam ni. Bos Ros pun kena ada 5 orang macam ni. Semua kita kena ada 5 orang macam ni. So, setiap orang ada 5 orang, ada kita punya rakan persejuangan kita lah. Susah senang sama-sama lah. Kan? Susah senang sama-sama. Macam contoh hari ni, Cikgu Syaril, dia WhatsApp saya. Agak-agak kenapa? Bos Bakhtiar tahu tak? Kereta dia breakdown. Kereta dia breakdown, dia rosak. Dia beritahu saya. Kan? Dia beritahu. Jadi itu sampai maksudnya kita bukan nak cerita, berapa you punya RPV, berapa you punya bila. Bukan itu saja. Kita dah jadi sebagai satu persahabatan, perjuangan. Dalam perjuangan yang sama kan. Jadi kita mesti, sesekali cikgu boleh mengopi, ataupun sesekali cikgu boleh buat Zoom macam ni, bukan nak cerita aktiviti tau. Kita duduk Zoom, 1 jam, kita cerita information. Saya dapat berita begini-begini, saya belajar ni, saya belajar tu, saya belajar ni, masa-masa akan sharing the information. Maknanya, itu kaedah-kaedah kita nak bina satu tim yang kuat lah. Saya mula dengan business networking ni lebih kurang 25 tahun yang dulu lah. 25 tahun yang dulu, ketika itu saya ada masalah keuangan lah. Saya ada hutang. So, saya dah buat macam-macam kajian. Masa tu saya masih bekerja lagi. Saya bekerja, saya tengok kerja ni tak boleh selesai. Hutang saya ni ada berapa ratus ribu ni kan. Memang tak ada selesai. So saya mesti buat kerja yang kedua. So saya buat kajian lah. Kalau saya jual burger, keuntungan dia sekian. Saya kena untung sekian. Tak boleh. Kan. Lepas tu saya tengok. Saya survey pula. Kalau kerja part time dekat McDonald's, KFC macam mana? Saya tengok berapa income dia. Ini kalau nak dapat satu hari masa tu 4 jam, 1 jam RM4 lebih ya. Kira-kira tak boleh. Lepas tu saya buat kajian macam-macam lah. Sampailah saya buat insurans. Saya ambil test insurans, lulus apa semua kan. Tapi bila saya tengok sistem dia bagi saya lah. Saya tak cakap orang lain kan. Dia tak boleh menolong saya. Dan akhirnya saya end up dengan networking lah. Sebab apa? Satu, networking ni bisnes dia bermodalkan rendah. Kita tak perlu modal belah-belah puluh ribu, ratus ribu pun tak perlu. Contoh macam kita dalam Quran pun maksimum 7,700 saja kan. Dan kemudian tetapi potensi dia tu, boleh jadi jutawan ni kan. Ada bisnes yang kita nak jadi jutawan, contoh kita buka restoran. Kalau satu restoran boleh jadi jutawan tak? Boleh. Melainkan memang betul-betul viral lah kan. Lepas tu banyak orang take away. Sebab apa? Satu restoran, kita tahu satu restoran tu ada berapa meja, ada berapa kursi. Tak boleh lebih daripada tu. Lepas tu satu hari berapa kali turnover. Contoh sarapan pagi. Paling-paling 3 kali turnover. Makan tengah hari, daripada pukul 12 sampai pukul 2, 3 kali je. So, saya study sampai macam tu kan. Melainkan dia ada 5 restoran ni. Jadi potensi tu, tapi bila kita tengok networking, dahsyat. Dan ketika itu saya tak pandai cakap pun. Saya buat keputusan, saya nak buat networking. Dan saya tahu kalau nak sebagai orang networking ni, dia memang kena ke depan. Tak ada pilihan. Tak ada orang bisnes networking duduk kat belakang, dia boleh jadi jutawan, tak ada. Mesti orang yang boleh bercakap. Dan masa tu pun tak pandai cakap pun. Cakap lah kalau lah. Sampai saya punya, kebetulan saya ada satu guru saya yang memang dia motivate saya lah untuk bercakap kat depan.
Lepas tu dia tegur saya lah, perkataan ni tak sesuai, perkataan ni tak sesuai, begitu begini apa semua, pakaian mesti begini semua kan. Tapi selebihnya memang kekuatan daripada diri sendiri untuk berjaya, untuk capai big why saya tu. Big why saya pun untuk selesaikan hutang. Tapi alhamdulillah dalam kiting Quran ni bos-bos ada 4 step lah. Kemudian kita ada team fokus yang ajar kita macam mana nak prospecting orang, macam mana nak follow up, macam mana nak bercakap dengan Zoom, begitu begini apa semua, ada muhasabah dia. It's a complete system. Jadi tak ada sebab kenapa bos semua tak berjaya. Berbanding dengan kami dulu, saya rasa bos Baktiar pun sama lah. Kan? Tak ada orang siapa nak ngajar kita, memang kita kena belajar sendiri. Kita kena belajar sendiri. Kena pula kadang-kadang kita dapat upline yang jenis dia fikir dia nak dapat berapa banyak kan. Dia tak kisah kita ni. Kita kena struggle sendiri-sendiri lah. Kita kena belajar sendiri, kena belajar cakap sendiri, kena belajar prospecting sendiri, kena reject pun nangis seorang-seorang lah, bucu katil kan. Tak ada siapa nak pujuk-pujuk kau lah kata. Tak ada siapa-siapa kan. Produk terjual ke tak terjual ke, memang betul-betul kena kuat semangat. Kuat semangat. Tapi alhamdulillah daripada pengalaman-pengalaman itulah maka lahirlah kita buat 4 step kita buat team fokus kita untuk kita bantu tim seramai mungkin berjaya lah dalam bisnes kita kan. Jadi kalau kepada bos-bos yang rasa susah macam pagi tadi kan tim siapa saya lupa pagi tadi, tim Kak Ji ke apa, kata nak cakap pun pertama kali kan, nak kena ada keberanian kan. Memang betul. Semua orang bermula daripada geng guru Kak Ji kan, semua orang bermula daripada kosong, termasuk saya, termasuk Buat Baktiar. Saya first time naik pentas kan, masa tu saya ingat dia saya cakap kita pun tak prepare, tiba-tiba kan, okey meh malam ni kau buat BOP, terkejut kan, pergi cakap kat depan kan, gigil lutut kan. Memang orang nampak lah lutut kita bergigil kan. Tapi itulah proses ni. Sama juga pada bos-bos kat sini kan. All the process lah. Proses yang paling penting kita kena kita kena buat hari-hari. Praktis hari-hari. Macam kita ting Quran lah. Praktis hari-hari kan. So apa kalau kita tengok pemain bola yang harga dia ratus juta, Ronaldo, Messi, apa lagi, semua berlatih hari-hari. Hari-hari dia orang berlatih. Padahal dia dah dibayar ratus juta pun. Dia dah bayar. Patutnya dia dah pandai lah. Tapi hari-hari dia tetap tendang bola, tetap lari, tetap apa semua hari-hari. Cuba je dengan kita. So, bila kita dah buat team fokus 10 hari ni, semua kita kata baru first step je. Langkah pertama untuk perjalanan yang lebih jauh. Tetapi dia terarah. Kita terarah, ada pasukan kita. Jadi yang penting tu lah. Macam Bos Baktiar cakap tadi, big why kita kena kuat. Tanpa kira usia. Saya selalu cakap, saya pun sendiri dah umur saya dah 55 tahun kan. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya, satu batch dengan saya. Banyak batch saya dah mula pencen. Batch saya kan, dah mula pencen juga. Kita tak boleh jadi macam pensioners yang lain. Bila pencen je, dia rasa macam dah tak ada apa dah. Tak ada komitmen dah. Okey, kerja saya, pergi masjid, balik masjid. Pergi, itu saja. Tak ada benda lain. Sedangkan kalau kita tengok, Rasulullah umur 53 tahun dia baru hijrah ke Madinah. Dan masa itu dia masih angkat naik kuda, naik apa semua kan, umur 60 tahun. Kita kena berjuang sampai tutup mata. Dia kata no rest. In our life ni no rest. Rest dia masa bila? Mati. Kalau Haji Amin kata waktu rehat kita adalah dalam kubur lah. Nak menunggu pada masyarakat kan. Jadi kita nak dalam kubur yang selesa lah. Ada teman kita Al-Quran. Ada masa kita berjuang, kita kena all out. Terutama bila kita buat tim Quran. Masya Allah bos. Ini peluang kita untuk kita, pertama, kalau orang Indonesia dia suka guna perkataan mamalat kan. Mamalat maksudnya ekonomi lah. Kita nak collect duit sebanyak mungkin bos. Sebab apa? Dalam Islam kata, tangan kat atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita kena bagi sebanyak mungkin. Kedua apa? Dia kata bila kita masuk kat dalam sana, kalau ditakdirkan kita boleh hidup balik lah, apa kita nak buat? Sedekah.
Jadi masih hidup ni, kita kena sedekah bos. Sebanyak yang mungkin. Tak apa, orang lain tak tahu, tak apa. Kita je yang tahu. Paling banyak yang kita mampu. Sedekah, sedekah, sedekah. Bila dah masuk kat dalam sana, kita tak boleh reverse bos. Memang tak boleh reverse. Kalau yang penting, satu hari kata, kita start RM10. Sehari RM10. Lepas tu naik RM20, RM30, RM40, RM50 kan. Antara kita dengan Allah je yang tahu. Macam-macam cara sekarang. Kita boleh letak kotak kat rumah kita untuk hari-hari. Kita boleh letak akaun madrasah A, madrasah B, madrasah C, madrasah C dalam kita punya Maybank ke CIMB. Lepas tu kita transfer. Nobody knows. Nobody knows. Kita dengan Allah saja. Maghrib, Morocco ke, ada rumah terbakar ke apa semua. Kita buat jariah. Jariah buat masjid. Penting tu. Buat masjid di Malaysia ke, di luar negara ke. Buat masjid. Sebab itu jariah yang akan berpanjangan. Masa kita hidup ni bos. Masa dah tak ada dah, tak boleh dah. Kita dah pergi dah, kita dah tak boleh buat. This is the time. Kan? Lepas tu, pahala lah. Just bayangkan, Al-Quran ni adalah teman kita dalam kubur besok. So kita mungkin saya bukan ustaz. Baru nak start kan. Tapi inilah, bila saya dapat je, bila Ustaz Abadi datang jumpa saya dah terbayang lah. Masya Allah. Kalau saya boleh bantu sebarkan ke 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta orang kan. Memang possible bos. Dengan macam-macam cara. Offline, online, Google Ads, FB Ads, TikTok apa semua kan. Yang penting orang tu buat. Dia tak nak macam malam tadi kan. Saya ada kawan baik saya telefon saya kan. Telefon baik. Dia kata, dia call saya. Dia ada seorang kawan saya ni jumpa dia. Dia sebut nama saya. So dia pun call saya. Lepas tu dia beritahu orang sahabat saya ni introduce Quran pada dia. So dia sekarang tengah buat bisnes kopi. So dia cakap dengan kawan saya, sahabat saya, dia kata saya tak boleh buat 2 bisnes. So saya cakap dengan dia, okey lah, kita faham lah. Tapi saya cakap dengan dia, gunalah sebagai untuk diri sendiri. Dia kata apa? Saya ada cara saya gitu untuk belajar kan. Dia cakap dia ada cara dia. Dan ramai orang akan cakap macam tu. Kawan-kawan kita kan kadang-kadang, saya dah ada dah ada Quran terjemahan lah, saya dah ada aplikasi terjemahan dan sebagainya kan. Ramai yang cakap macam tu kan. Tapi kalau kita test dia, berapa perkataan dia tahu, majoriti ada yang tahulah. Tapi kalau orang biasa ramai yang tak tahu kan. Tapi kita kena berhemah lah bagi tahu dia. Jadi ini peluang kita. Peluang kita untuk kita betul-betul mengumpul pahala dan mengumpul harta. Bukan untuk dunia. Sebab apa? Kita kata harta kita yang sebenar-benarnya kat mana? Dalam kocik ke yang kita sedekahkan? Yang kita sedekahkan. Itulah. So ambil peluang. Dapatkan TDB sebanyak mungkin. Dapatkan bonus mentor sebanyak mungkin. Lepas tu kita tahulah macam mana nak dispersekan dia kan. Dispersekan untuk sedekah kan. Banyak ruang-ruangan dia. Jadi bermula daripada hari ini kita bos kena kerjasama dengan cikgu, dengan bos Baktia. InsyaAllah perlu bantuan saya bagi tahu. Kita berjuang sama-sama. Jangan putus asa. Kalau kita tengok kita 2-3 bulan pun masih belum dapat pendapatan, ingat satu perkara, walau kita tengok wallet kita kosong, wallet dunia, tapi wallet akhirat insya-Allah. Yang penting kita istiqamah, istiqamah. Dan insya-Allah saya memang hari-hari saya doakan untuk kejayaan bawah semua lah. Semakin ramai orang yang berjaya, kita lagi alhamdulillah. Kita suka melihat orang berjaya kan. So, saya rasa itu saja buat masa ni. Kalau ada apa-apa soalan selepas ni mungkin saya dengan Bos Batia boleh jawab apa yang boleh kita jawab lah. Serah kembali pada doktor. Okay, kita nak buka Q&A dah ya, bos sekejap. Kalau boleh. Silakan. Sila. Bukan senang nak jumpa bos Amin. Hadir pada pagi. InsyaAllah kita ada plan untuk kota baru ni. Bulan 10 ni insyaAllah. Okey, silakan. Nanti bos Baktia boleh umumkan lah. Nanti lah. Bila dah betul-betul dah confirm kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bos Baktia, Cikgu Mas dan rakan-rakan seperjuangan. Amat nak tanya sikit. Okey. Kita kan diajar 4 step. Okay, 4 step kita tu, bila kita dah dapat prospek, kita just bagi tahu
sebanyak mana yang kita perlu bagi tahu mengenai eating Quran ni sebelum kita perkenalkan kepada leader kita? Sebanyak mana kita nanti Kak Amal lah, kalau Kak Amal takut kita dah terover cakap ke? Ada ke istilah terover cakap yang menyebabkan prospek tu tak jadi? Okey. Kak Amal nak tahu setakat mana kita boleh bagi tahu mengenai eating Quran sebelum kita perkenalkan pada leader. Maksudnya sebelum kita ajak dia betul-betul dengan leader kita ke apa. Atau boleh ke setelah kita ikuti team fokus ni, kita kan dah ada kemahiran untuk buat presentation. Boleh ke kalau kita terus presentation kepada prospek kita? Okey, itu saja. Terima kasih. Okay. Bos Haji Amir atau saya? Boleh jawab. Okay. Saya nak ambil yang kata-kata terakhir tadi. Kak Ma, apabila kita dah lepas dalam organisasi team focus ni, sebenarnya apa itu 4 step sebenarnya? 4 step tu kalau kita tengok balik, maknanya prospek kita, kita kena introduce kepada leader. Walaupun kita dah pandai buat presentation, okay, jangan sekali-kali kalau prospek kita yang present. Tu dia punya key dia. Kalau kita lihat Bos Haji Amir sendiri, walaupun dia ada prospek dia sendiri, kawan baik dia sendiri, dia tak akan, Bos Haji Amir tak akan present. Dia akan minta orang lain yang akan present. Okay, itu yang kita kena faham dekat situ. Sebenarnya proses 4 step, jangan sekali-kali kenalan kita, prospek kita yang akan present. Okay, boleh jelas semua? Okay. Boleh. Pada yang pertama tadi, macam mana kita nak, apabila kita nak invite orang tu untuk masuk dalam Zoom ke dalam TT ke, sebenarnya kita jangan sekali-kali kita sebut cerita pasal Til Quran tu. Sebab kalau kita tengok macam mana yang bos Bob, dia pernah dia pernah guide kita semua kan. Macam mana cara yang terbaik untuk kita nak ajak orang untuk masuk dalam Zoom ataupun untuk orang berjumpa dengan leader kita. Di mana kita cuba orang kata huraikan pasal masalah isu umat Islam tu sendiri. Kan dia ada share dengan kita kan. Dia cerita pasal masalah orang kata angka 1.5 bilion tu adalah angka umat Islam. Di mana 1.5 bilion tu dia ada satu persamaan masalah yang sama, iaitu tidak faham Al-Quran kan, tidak faham mana Al-Quran. Jadi kita ajak kawan kita, nak ajak supaya kawan kita mau tak kawan kita ni supply. Sebab kita ada satu teknologi yang dapat menyelesaikan masalah umat Islam yang 1.5 bilion umat Islam tu. Jadi kalau engkau berminat untuk aku akan ajak engkau bersama-sama untuk nak supply teknologi kepada 1.5 bilion, kalau berminat, kita ajak dia masuk dalam Zoom untuk kita dengar, untuk orang kata partner aku yang akan ceritakan pasal perkara ni. Macam tu lah. Ni seolah-olah macam tu lah. Jadi jangan kita sekali-kali kita buka cerita pasal Til Quran. Kadang-kadang kalau kita dah buka cerita pasal Til Quran, orang akan tanya lagi. Menyebabkan kita secara tak langsung kita dah tercerita dah semua. Apabila kita dah cerita dah semua, maknanya Lala dia kata dia dah ada buat satu kesimpulan, maknanya dia kata tak mau lah. Macam tu. Okay? Jadi insyaAllah saya yakin lepas ni daripada semasa ke semasa kita boleh learning, kita boleh belajar, dan insyaAllah dalam kelas NRT daripada Bos Bob pun, sebab tu pentingnya kelas NRT Bos Bob ni, kadang-kadang dia akan ulang balik perkara-perkara yang mana yang selama ni mungkin kita tak perasan benda tu. Dan insyaAllah daripada situlah nanti kemahiran kita, macam mana kita invite orang, dan nanti kita akan semakin mahir nanti. Okay, wallahualam, itu saya daripada saya. Mungkin kalau ada Bos Haji Amir, kalau ada nak tambah sikit, dia silakan. Okay, dia sistem lah. Bila kita sebut sistem tu, tengok macam contohlah di keliling kita kan, ada syarikat KFC, McDonald, semua macam mana dia boleh berkembang satu dunia because of the system. Sebab tu kita kena follow sistem. Jadi
sebab macam saya kan, saya macam apa seperti yang Bos Baktiar bagi tahu lah, saya sendiri, kawan sekolah saya ke, keluarga saya pun, saya bawa dia masuk dalam BOP. Padahal saya boleh dia explain. Tetapi itulah sistem yang saya nak tunjukkan. Contoh bila baru ni kan, saya kawan sekolah saya, so saya minta Bos Izzy present, so saya bagi tahu pada kawan sekolah saya. So, bila bos dah join sebagai Quran Center, nanti bos invite kawan bos seperti macam ni. Nanti kita akan ada orang yang akan tolong explain kan. Tetapi contoh macam berlaku pada Prof Saipul lah, Prof Saipul di Padang kan. Bayangkan Profesor Saipul tu dia memang, dia tahulah. Jadi selama 2 bulan dia tak boleh sponsor anybody tau. Padahal dia profesor. So bila kita dia duduk dengan saya, dia kata yang ni saya miss dia kata. Sebab saya present sendiri dia kata. So kadang-kadang kadang-kadang contoh saya kan, saya jumpa Bos Baktiar, saya present pada Bos Baktiar. Jadi Bos Baktiar masuk. Bos Baktiar tengok tu apa saya buat. So Bos Baktiar akan buat kemudian? Bos Baktiar pun akan buat benda yang sama. Sebab saya present sendiri pada Bos Baktiar. Bos Baktiar pun akan buat perkara yang sama pada tim dia. Itu yang sebenarnya macam saya. Kenapa dalam baru-baru ni kan, presentation 1 tahun tu saya tunjukkan. Bos Bob tolong saya. Jumpa semua Bos Bob tolong saya. Lepas tu bila Bos Haji Amin, saya pula Bos Syaril kan, datang KL, saya yang present pada Bos Syaril. That's the first step yang kita nak, supaya perkara tu kita jadikan sebagai sistem yang dia memang duplicate for step. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam kita punya table talk kan, table talk kita bawa prospek, nanti ada orang lain yang tolong present. Orang lain tu kalau kebetulan ada leader kita, alhamdulillah. Kadang-kadang tak ada leader kita, kawan kita yang boleh present. Contoh macam sekarang kan, ada 5 orang kan, tiba-tiba ada kawan kita minta tolong. Dr. Mimi boleh tak tolong presentkan untuk saya? Kan? Dr. Mimi pula nanti, boleh tak tolong present? Masa mungkin Cikgu Mas busy dan sebagainya. Macam saya Izil tu is downline saya. Tapi saya perlu bantuan dia untuk present on behalf of me. Sebab, jadi dia akan present tepat gitu kan. Kalau saya present pada kawan saya, mulalah saya nak shortcut dia. Sebab saya kenal kawan saya kan. Dalam hati saya dah fikir lah, dia ni tak minat bisnes ni, aku nak skip tu lah, skip ni lah. Tapi bila Bos Izzy, dia tak kenal. Tapi saya akan tee up dia lah. Bos Izzy ni pakar digital lah, pakar marketing lah, begitu begini, kita tee up dia kan. Jadi bila Bos Izzy present, dia present A to Z. Dia tak ada skip-skipnya. Jadi dia akan tahu semua. Jadi itu pula pada dia minat bisnes, tak minat bisnes. Kemudian yang penting kita dah sampaikan informasi yang tepat kan. Jadi supaya tim kita boleh duplicate yang sama ni. Kemudian menjawab soalan yang pertama tu, kalau saya lah, jangan cerita A pun, T pun jangan cerita. Kalau tim Quran tu start daripada T pun jangan cerita. Itu kadang-kadang macam bos buat kata kan, jomlah kita ngopi. Contoh gitu. Tapi bos boleh tengok video-video NRT Bos Bob ada tau. Dia rakam dalam Telegram, Bos Bob ambil masa tengok balik semula. So dia akan buat macam baru ni kan. Dia akan buat demo dengan macam mana nak prospecting orang semua dia. Jadi dalam video-video tu ada demo-demo yang kita memang boleh gunakan lah. Okey, so itu saja. Terima kasih. Sebenarnya pada hari yang kedua pun kami buat demo juga bos. Macam mana nak invite ya. Okey, Dan itu proses. Benda itu memang akan proses kan. Setelah dia akan berkali-kali kita kena buat kan. Betul lah. Yang penting tak boleh komando lah kan. Memang tak boleh. Boleh komando. Boleh saya tanya sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi Kak Ros lah. Kak Ros rasa kita kena perlu pada orang lain yang present, sebabkan kalau contoh kawan Kak Ros, mungkin dia tak hormat dengan Kak Ros, dia asyik mencelah, begitu ke? Dia asyik. Betul. Betul ke bos? Itu kita perlukan orang yang lain tu. Kalau dia dah kenal kita kan, dia mulalah ada yang kalau dia tak suka dia bangkah masa tu juga kan. Tapi bila orang lain yang present, dia diam je lah, dia dengar je kan. Dia segan juga kan, hormat. Segan lah. Sebab kita kena tee up juga. Sebab contohlah. Bos Ros kan, minta Bos Dr. Mimi lah present. Kawan Bos Ros tu tak kenal Dr. Mimi. Jadi masa kita present tu, pasti ni sahabat saya, partner saya, Dr. Mimi. Dia ni seorang begini kan. Supaya kawan kita tu, dia hormat tau. Dia tu kita panggil tee up. Dia hormat tau. Kita jangan tee up kawan kita. Pada Dr. Mimi, ni kawan saya. Dia ni seorang pegawai ni, pegawai tu. Tak boleh. Dia terbalik. Kita mesti tee up presenter kita.
Walaupun kita tahu kawan kita pangkat lebih besar, tapi kita. Jadi dia akan hormat pada kawan kita yang present tu, jadi dia akan dengar. Dia akan dengar. Okay, faham, terima kasih. Okay. Ada lagi soalan? Dr. Mimi, Anis? Okay. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Kalau macam bila kita nak convert lah katakan, maknanya seseorang ni kita anggap dia prospek kita, tapi dia adalah pengguna, dia memang TQ user dah, dia dah ada dah app tu, dia dah pakai dah. Cuma kita ni nak cuba ajak dia sebagai join circle kita sebagai reseller. Tapi dia dah tahu dah kan, tadi biasanya kita ngajak orang yang tak tahu, macam tadi bos Haji Amir kata T pun jangan cakap kan. Tapi ni orang ni dia dah pakai dah app tu. Cuma kita nak, kalau boleh kita rasa dia boleh jadi prospek kita dan boleh join kita as reseller. Agaknya dia cara kita nak approach dia tu macam mana? Okay. So saya sendiri ada kolam TQ Plus ni. Sebab saya yang ada berapa puluh orang lah yang mendaftar sebagai TQ Plus di bawah saya melalui Google Ads kan. So saya akan bagi tahu dia. So saya ada kolam dia. Kolam saya tu bukan WhatsApp group. Memang broadcasting. Broadcasting kan. Dia bukan WhatsApp group, dia broadcasting. So saya bagi tahu dia, okay, malam ni akan ada satu presentation daripada pihak syarikat. Akan fokus pada bagaimana cara, contohlah cara untuk sebarkan ke atau bisnes dan sebagainya lah. So daripada tu, siapa yang respon? Yang respon baru kita entertain dia. Yang tak respon kita diam lah. Kita diam, jangan bagi link, bagi apa semua. So yang berminat tu saja yang dia, bos saya berminat lah, boleh tak bagi link? So nanti 1 jam sebelum atau 1 jam sebelum event baru saya bagi. So setakat ni saya dah dapat 1 orang close 7 QC. 1 orang close 9 QC. Ada 1 orang close 3 QC. Ada boleh. Sebenarnya bila dia dah tahu lagi mudah sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita jangan terlalu memaksa. So nanti contohlah kita ada BOP tiap-tiap minggu. So kita tak boleh share tiap-tiap minggu. Kan? Mungkin 2 minggu sekali baru kita share. 2-3 minggu sekali baru kita share. Sambil-sambil tu saya akan share video-video testimoni 2-3 hari sekali pada TQ user saya ni. So saya memang ada kolam khas orang yang masuk sebagai TQ user. So macam contoh pagi kan kita 10.30 ada untuk produk. So 3-4 hari sekali saya akan share kat situ. So hari ni kita ada kelas khusus untuk cerita bagaimana cara menggunakan produk yang betul gitu kan. So saya belas lah kat situ. Dan kita punya copywriting kita tu, so apa, broadcasting ni, memang dalam broadcasting kita ada, contohlah ada 20, 30, 40 orang kan. Tapi kaedah kita menulis tu sebab kaedah bukan sebagai grup tau. Kita mesti menulis sebagai bila dia baca tu, seperti dia membaca mesej pada diri dia. Bukan dalam grup. Gitu kan. So dia rasa dihargai lah. Dia rasa dihargai. Okey, saya nak tanya sikit bos. Maksudnya daripada TQ user kita, daripada kolam kita tu, bos buat satu lagi untuk broadcasting lah. Maksudnya macam tu. Ya betul. Untuk yang TQ Plus. TQ Plus. Okey. Jadi kita ambil nombor-nombor tu kan, kita simpan-simpan, lepas tu kita bayar. Kita tahu kan dia punya kebanyakan ada nombor. Tapi kita akan personal contact dulu. Terima kasih kerana telah menjadi TQ Plus yang dah buat apa tanya. So kalau dia jawab, baru kita boleh masuk dalam kita punya broadcasting. Baru kalau dia tak jawab tak boleh. Tak boleh. Kalau dia jawab baru kita boleh masuk dalam kita punya grup kita lah. Kalau dia diam tak jawab jangan masukkan. Satu lagi kalau tak silap saya, dia kena save nombor kita kan. Saya tengok macam itu satu lah, tapi saya tengok lah daripada pengalaman saya, mana yang jawab tu dia ada blue tick. Saya tak tahulah kalau dia save nombor saya ke tidak kan.
Tetapi bila saya masuk dalam broadcasting tu, so far okay. Okay. Tapi saya tak tahu sama ada dia orang save atau tidak. Saya punya nombor tu saya tak tahu. Tapi kalau Tapi kita kalau tak ada berlutik, langsung tak jawab semua, saya tak akan masukkan. Okay. Tapi kalau kita nak ada nak hantar broadcasting, kita kena ada nombor dia dulu. Sebab kita nak buat grup-grup dia tu kan. Yalah, sebab apa dalam Yang- TQ user kan ada. Kita TQ user kan ada nombor dia. Okey, insya-Allah. Dalam TQ user ada nombor dia. Ada. Saya pernah buat hantar email ya, yang dalam TQ user saya tu yang dia orang mendaftar. Saya hantar email lah, tapi main banyak-banyak sampai 400 ni kan kadang tak terlarat nak hantar email. Ucap terima kasih apa pun tu, share link tree kan. Okey, ada soalan lagi? Itulah nak dapat result yang bagus tu memang penat sikit. Okey, mungkin soalan akhir lah kot yang kita pun dah lewat dah ni. Kak Ni Rosia. Sila, Anis. Payah nak jumpa ya. Senyum ya. Soalan dia senyum. Anis. Anis ni orang muda. Peserta yang paling muda. Alhamdulillah. Baguslah kita nak orang-orang muda macam ni. This is the orang muda punya market ni. Hari Jumaat ni tim saya nak perkenalkan dia lah sebenarnya. Hari Jumaat pukul 10:30. Allah. Assalamualaikum bos. Nak tanya ada soalan, tapi itulah macam kalau Anis ni kan muda lagi, kalau muda maksudnya umur 20 lebih. Lepas tu kawan-kawan pun umur sebaya lah 20 lebih juga. Jadi kalau nak beramai juga yang dah bekerja, maksudnya bekerja tetap, bekerja pejabat. Lepas tu macam agak susah lah kalau kita ajak pun, invite pun, dia orang macam tak apalah macam tu. Dia nak fokus kat kerja dia macam tu. Macam mana nak buat? Bos fokus ni bos. Fokus online je. Dapatkan prospek online. Dapatkan prospek online. Bila kita orang muda ni kan, bila kita dapat prospek online, prospek online ni dia punya kualiti dia lebih tinggi tau daripada offline. Betul-betul. Kita ada prospek online. Dr. Mimi. Oh, maksudnya macam kita kena, macam kita promote dekat IG ke FB ke macam tu lah. IG, TikTok, Google Ads, semua tu kan. Gunakan maksimum. Tapi ada cara-cara lah content writing dia. Bukan tunggu direct macam tu. Bos Anis boleh tengok cara saya buat. Tengok Facebook saya, tengok Instagram saya, tengok TikTok saya kan. Bos Anis boleh tengok macam tu. Dan daripada situ bos boleh dapatkan idea. Kadang-kadang sebab apa kita panggil dalam social media ni orang suka soft selling. Soft selling bukan kita menjual secara direct macam tu kan. Saya kalau dalam Facebook, saya tak pernah cerita pun TikTok Quran. Tak ada. Bos tengok dalam saya punya penulisan Facebook saya, tak ada satu pun tulis Quran. Saya akan tulis aplikasi belajar Quran. Tapi dia orang tahu. Saya punya kawan-kawan saya tahu. Okay, baik. Terima kasih bos atas perkongsian. Orang muda ni, kita sangat satu lagi, macam kita cakap kan, sekarang ni kebanyakan pelanggan kita, bakat-bakat affiliate kita apa semua ada kat TikTok. So, siapa yang rajin buat konten kat TikTok dengan konten yang bagus-bagus kan, kita boleh refer tau cara bagaimana video-video orang lain promote business, promote affiliate. So, kita boleh adaptkan dengan kita punya Quran. Kita tengok kan ada video-video yang dapat view sampai ratus ribu juta kan. Kita boleh adapt kita boleh ambil konten dia, tiru. Lepas tu kita buat sendiri. Lepas tu kita adjust ikut Quran. Lepas tu kalau kita kadang-kadang kita nak si influencer untuk promote Quran kan. Buat apa kita nak influencer? Kita ni jadi influencer. We become the first influencer Quran. Especially yang muda-muda kan. You jadi influencer pada Quran. Bos boleh bagi tip tak macam mana bos punya video-video tu macam kau lah apa tip kat situ? Dia kalau macam guru TikTok cakap konten lah. Lepas tu dia kena originality. Maksudnya memang kita sendiri yang cakap. Kemudian kita boleh selit-selit lah kan. Selit-selit kan. Macam contohnya semalam saya buat video yang
pakai voice apa Dr. Mazhar tu, alhamdulillah menjadi juga kan, menjadi juga. Jadi yang penting macam dia sama je konsep dia. Konten kita ni bukan sentuh minda tu, tapi sentuh hati orang. Kerana kita nak sentuh hati pembaca yang follower yang tengok video kita tu. Okey, terima kasih banyak. Alhamdulillah, sekali lagi lah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Bos Haji Amir dan juga Bos Bahtiar kerana sudi masuk dalam kita punya grup yang memberi berbagai-bagai motivasi, semangat kepada kita. Dan ingatlah ya, selepas kita habis Team Focus ni, bukan habis sebenarnya. Bos Haji Amir kata tadi baru bermula, langkah baru bermula. Okey, dan insya-Allah kita akan pastikan duplikasi itu berlaku seperti Bos Bahtiar beritahu, duplikasi berlaku, FOSTEC berlaku. Insya-Allah satu lagi adalah kekeluargaan. Jadi yang 5 orang ni insya-Allah kita ukhuwah kekeluargaan itu bukan semata-mata untuk bisnes dengan Al-Quran, tetapi semua perkara. Semua perkara maknanya kita sehati sejiwa, insya-Allah lah. Sebenarnya bos, saya punya tim adalah 4 orang sahaja jadi Tuan Salman ni adalah daripada Dr. Faridah, tapi dia join juga akhir last macam ni, dia join dengan grup saya. Okeylah. Saya rasa tak ada apa-apa lagi. Pesanan akhir ada Bos Bahtiar, pesanan akhir untuk kita, doa untuk kita. Bos Bahtiar, dah hanging saya rasa. Okeylah. Saya insya-Allah bulan November. Okey, sila cikgu putus. Putus. Okey, sorry. Okey, Bos Bahtiar ada pesanan akhir untuk kami insya-Allah. Doa. Saya doakan mudah-mudahan Team Focus dia akan teruskan orang kata dengan table talk hari-hari kena ada lah. Jangan kita stop setakat sini je. Itu aja harapan saya. Sebab daripada table talk tu lah sebenarnya aktiviti kita akan ada. Kalau kita tidak ada table talk, maknanya kita tidak ada aktiviti. Okey? Itu saya daripada saya. Okey, terima kasih banyak Okey, Dr. Mimi, kita boleh tutup dah lah. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, majlis kita dah sampai ke penghujung. Terima kasih kepada Bos Bahtiar, Bos Haji Amir kerana dapat sudi menyertai kita dan telah berkongsi berbagai-bagai nasihat, berbagai-bagai tunjuk ajar. Jadi tanpa melengahkan masa, kita tutuplah majlis kita ni sebab dah nak dekat pukul 7 kan. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam tu nak ambil gambar sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 1, 2, 3. Freestyle. Okey, terima kasih semua. Tahniah semua ahli Team Focus. Sekali lagi terima kasih banyak Bos Amir sudi. Tahniah semua. Okey, tahniah. Our future multi-millionaire ni. InsyaAllah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.